Baik, fenomena banjir di Baling menjadi bualan sejak beberapa minggu yang lepas. Fenomena terjadi pada 4 Julai lepas itu meragut 3 nyawa dan memusnahkan banyak harta benda dan semalam laporan dikeluarkan. Laporan kajian bencana geologi banjir Puing 2022 di Sungai Kupang, Baling yang berkongsikan punca yang didapati menjadi antara pemangkin utama fenomena tersebut yang berlaku di kawasan itu. Saya mau bersama sekarang dengan Abdul Rasid Jaafar. Rasid adalah Presiden Institut Geologi Malaysia dan juga terlibat sedikit sebanyak dengan perangkaan laporan ini. Rasid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seperti yang kita sedia maklum, antara dapatan utama laporan tersebut adalah punca fenomena banjir ini dikatakan disebabkan fenomena proses geologi berangkai yang bermakna kejadian tanah runtuh serentak secara meluas di cerun perbukitan dan dilaporkan sejak 15 tahun lepas di kawasan itu ratusan tanah runtuh kecil sudah pun berlaku berkali-kali. Mengapa tanah runtuh berlaku dengan begitu banyak dan meluas di kawasan itu sejak 15 tahun lepas berbanding tempoh sebelum ini? Ini adalah satu rahsia yang terbuka. Maknanya semua kan dah tahu, Lokman ya. Di kawasan kompaktmen 8 di Gunung Inas tu, di mana punca kejadian geologi berangkai ini berlaku adalah kawasan yang telah dibuat pengeluaran balak. Di mana balak-balak telah dikeluarkan dan juga atas alasan untuk membuat hutan ladang, dikatakan untuk buat hutan ladang oleh kerajaan negeri. Asal usul hutan ladang ni adalah untuk kepentingan rakyat sepatutnya, di mana akan diberikan kepada rakyatlah hasil-hasil hutan ladang ni dan sebagainya. Tetapi apa kita lihat, banyaklah rentetan-rentetan apa yang berlaku. Jadi sebanyak 3,000 hektar yang telah digondolkan, hanya 10% atau 20% saja yang ditanam dengan pokok getah dan juga pokok musangking. Yang lebihnya dibiarkan terbiar tanpa ada pokok. Jadi kawasan yang terbiar ni telah sepanjang pembalakan tu bermula 2011, taklah saya 2011 atau 2010 atau 2011 taklah saya. Jadi selepas tu telah berlaku hakisan di kawasan-kawasan ini, berlaku hakisan dan juga tanah-tanah runtuh kecil yang telah memendapkan menyebabkan sungai Kupang tu cetek. Dan kita lihat juga ada beberapa insiden banjir di kawasan Sungai Iboi, di Kampung Iboi itu sebenarnya sebelum bencana geologi aliran puing, banjir puing ini berlaku. Seperti yang tadi saudara Lokman katakanlah, dia telah bermula sejak mungkin 15 ataupun 10 tahun yang Sudah lalu. ada tanda-tanda awal dan laporan mengatakan Rasid, penukaran guna tanah kepada hutan ladang bermula sejak tahun 2010. Jadi adakah selamat dan adil untuk kita katakan bukan sahaja proses geologi berangkai menjadi punca kepada banjir ini, tetapi juga secara mudahnya pembalakan yang berlaku menjadi punca kepada banjir puing yang berlaku di Baling yang meragut 3 nyawa ini? Okey, sebagai saintis kita mencari punca sebenar kenapa berlakunya banjir puing tu. Kalau kita lihat analogi, saya suka guna analogi pesakit lah. Kalau ada seorang pesakit, dia ada kencing manis dan juga memerlukan injection insulin setiap hari, dia juga adalah seorang perokok, katakan dia seorang perokok. Tetapi pada masa sama dia dijangkiti oleh COVID-19. Okey. So kemudian dia mati. Apabila dia mati, masyarakat akan mengatakan dia mati kerana COVID. Tapi sebenarnya apabila doktor membuat analisis, doktor mungkin mengatakan dia mati adalah disebabkan komplikasi buah pinggang, kegagalan buah pinggang. So itu punca utama yang ahli saintis mencari, saya sebagai geosaintis lah. So dalam kes ini, punca utamanya, punca pencetusnya yang kita katakan COVID-19 adalah pencetus kepada kematian pesakit tadi, itu adalah hujan lebat tu yang pencetusnya. Tetapi penyebab dia yang doktor katakan sebagai kegagalan buah pinggang adalah proses geologi berangkai tu. Kalau geologi berangkai tu tak berlaku, tak akan berlaku banjir puing di hilir sungai ataupun banjir lumpur di hilir sungai. Dan Cuma akan berlaku hakisan dan menapan. Dan proses geologi berangkai itu juga tidak akan berlaku jika tidak berlaku pembalakan. Tidak semestinya. Jadi saya katakan pembalakan itu mempercepatkan
hakisan dan juga menambah jumlah puing ke dalam aluran sungai. Kalau kita lihat di Gunung Jerai adalah hutan simpan, hutan dara, berlaku juga aliran puing. Di Bentong ada 3 kawasan yang berlaku di hutan simpan, di hutan yang telah digondolkan dan juga di kawasan pertanian. Jadi setiap kawasan berpotensi. Kita kena lihat faktor-faktor geomorfologi dan geologi juga yang mempengaruhi dan juga hujan lebat yang melampau. Adakah fenomena ini boleh kita elakkan untuk tidak berlaku lagi bergerak ke hadapan sambil kita kekalkan aktiviti pembalakan? Jika aktiviti pembalakan kekal, adakah cara lain yang kita boleh buat untuk memastikan ia tidak berlaku? Kalau spesifik kawasan ni, kita memang kita dah identify kawasan ni memang berpotensi untuk berlakunya aliran puing. Mungkin tidak masa terdekat, di masa-masa 20-30 tahun lagi. So kawasan sebelum pembalakan dilakukan perlunya ada satu kajian sama ada kita nak tengok lembangan tu sama ada berpotensi untuk berlakunya risiko seperti yang berlaku di Sungai Kupang Baling ini. Adakah ia Kalau berlaku dilakukan di kawasan ini, tinjauan dan kajian itu dilakukan sebelum sebarang aktiviti pembalakan bermula di situ? Sekarang tidak ada. Just ada mungkin EIA ya. EIA tidak mengkaji secara mendalam terhadap potensi bencana geologi yang sebegini. So waktu kita cadangkan kepada kerajaan supaya adanya program pemetaan bencana geologi aliran puing ini di peringkat kebangsaan supaya kita boleh identify kawasan-kawasan yang berbahaya di mana pengurusan hutan lebih mampan perlu diadakan yang mungkin pembalakan bersyarat ataupun lebih terintegrasi lah saya kata. Pembalakan boleh diteruskan kerana ia juga ada menyumbang kepada ekonomi Betul. tempatan dan juga negara, tetapi apa yang Rashid katakan, betulkan saya jika saya salah, adalah ia perlu mungkin dihadkan dan dilihat semula agar tidak membawa kepada kesan-kesan yang buruk dan tidak diingini seperti banjir ini. Adakah itu betul? Tepat sekali, Lokman. Ya. Ya. Selain daripada itu, Rashid, apa lagi yang kerajaan digesa? Sebenarnya saya baca pada laporan ini ada mengatakan bahawa pihak yang membuat kajian ini ada meminta kerajaan negeri mempertimbangkan sama ada untuk mengekalkan ladang hutan atau kembalikannya menjadi hutan perlindungan seperti yang Rashid bayangkan sebut sebentar tadi. Adakah sebarang dialog yang bermakna sudah dilakukan dengan kerajaan negeri berkenaan dengan cadangan ini dan bagaimana sambutan kerajaan negeri kepada pelaksanaan cadangan-cadangan ini? Okey, laporan ni disediakan untuk KESA iaitu di peringkat persekutuan. So seperti yang kita maklum urusan tanah dan juga pertanian adalah jatuh kepada kerajaan negeri. So tapi kita telah pihak kementerian yang saya maklumkan telah menghantar laporan ini ke pihak negeri. Jadi pihak negeri perlu mengambil tindakan sewajarnya sama ada hendak meneruskan ladang ataupun hendak mengembalikan balik kawasan ini kepada kawasan hutan seperti asal. So kita bagi option, kalau dia nak teruskan ladang ada cara-cara dia macam mana, tapi yang terbaiknya adalah kita cadangkan ditukarkan semula taraf ladang hutan tu kepada hutan simpan.